parenting jenis kita orang tak sama. Kalau kita fokus, contoh, saya nak jadi ibu bapa yang terbaik. Mak dia ni ada mental illness, ada masalah mental. Ada anxiety dan sebagainya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni kita teruskan lagi dengan kita punya podcast, YM Podcast, Yayasan Makfirah Podcast. Sekarang tengah trending bang, benda ni bang. Allahu Akbar. Tu rezeki lah. Alhamdulillah. Rezeki abang juga rezeki kita untuk kita adakan kita punya rancangan podcast bersama lah, insyaAllah. Jadi hari ni kita bawakan seorang panel yang cukup terkenal dalam bidang parenting. Okay, yang menghasilkan sebuah buku Parenting Journey 2023. Kalau siapa yang tak pernah tengok, ini bukunya lah. Cantik depannya dan insyaAllah manfaat ilmu dalam dia, insyaAllah bang. Betul. Jadi insyaAllah hari ni kita bersama dengan seorang panel lah yang kita import daripada Melaka katanya. Melaka, daripada air keruh bang. Betul, air keruh. InsyaAllah. Macam mana bang? Abang sihat ke ni bang? InsyaAllah. Apa khabar hari ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. InsyaAllah. Syukur. Jadi perjalanan bang, macam mana daripada Melaka ke sini? Jam ke ataupun ke relax je abang boleh senyum bagi buat kereta macam mana? Alhamdulillah, perjalanan melalui Highway Plus tadi lancar. Kalau saya risau juga sebab kadang-kadang Highway Plus ni tak boleh dijangka. Ya, betul. Tak kisah hari apa pun, bukan hari Minggu sekalipun, kadang-kadang jam. Kadang-kadang jam, lepas tu bila dah sampai lepas tu, apa benda tak ada apa pun. Tak ada apa pun, tapi jam. Tawakal lah. Tak boleh nak buat apalah, kita pun dah lalui jam tersebut. Tapi alhamdulillah hari ni jalan lancar, cantik dan kebetulan juga parking ada. Itu paling penting. Betul. Itu rezeki orang kata yang tak diduga lah. Betul lah. Betul. Alhamdulillah. Jadi abang datang sini dengan isteri lah. Betul. Isteri saya. Jadi kalau tengok kat sini perjalanan pun lancar, parking pun okey. So saya tengok pun semangat abang pun macam hari ni macam membara kan untuk berkongsi ilmu dengan InsyaAllah. Yayasan Makfirah Podcast ni ya, insyaAllah. Jadi bang, kita nak tahulah orang kata serba sedikit tentang siapa panel yang kami bawa pada hari ni. Takkanlah sembang-sembang tak kenal panelnya. Udah bila je nak kenal panelnya. Betul. Tapi sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu bang. Saya Badrul Faiz selaku host pada hari ni. Jadi insyaAllah kita akan bincangkan hari ni tentang parenting lah, khusus pada parenting. Tajuk dia saya takut nak sebut ni bang. Tapi tajuk dia kalau penonton dengar dia macam tiba-tiba tersentak sikit lah. Tapi kalau yang rasa lah, kalau yang tak rasa yang buat relax je, tu tak tahu apalah. Saya pun kata aku juga nak baca tajuk je, tapi kita baca, kita bedah lah bang. InsyaAllah. Tajuk yang kita nak buat pada hari ni adalah Mak Bapak Tak Ada Otak. Bukan hilang tak ada. Tak ada. Bukan hilang, tak ada. Dia hilang mungkin dia akan datang balik bang. Tak ada. So kita nak tengok apakah isi-isi ataupun kupasan yang cuba ataupun akan dibawa oleh Encik Faiz Salim. Ataupun hari ni saya bahasakan sebagai Abang Faiz lah, boleh bang? Boleh. InsyaAllah orang kata lebih mesra, lebih santai bang. InsyaAllah tentang tajuk kita pada hari ni tentang parenting lah. Tapi orang yang baru kahwin ataupun orang yang nak akan dapat anak pun, saya rasa macam boleh dengar macam ni kan. InsyaAllah. Sesuai je. InsyaAllah. InsyaAllah. Actually pada saya parenting ni bukanlah ketika bila dah ada anak baru ilmu itu berguna. Baru ilmu itu bermanfaat. Sedangkan nak buat anak, syaratnya apa? Kena kahwin dulu. Nak kahwin, apa syarat dia? Kena ada pasangan, suami dan isteri. Nak ada pasangan, apa syarat dia? Apa syarat nak ada pasangan? Ada syarat-syarat dalam Islam. Cukup agamanya, cukup akhlaknya dan sebagainya. So actually parenting ni kalau kita ada bacalah kitab Nasih Uluan, dia ada sebutkan ilmu parenting ni bermula sewaktu memilih pasangan. Kita nak anak kita yang bagaimana? Contoh kita nak anak yang lembut bicara, sopan santun, mudah dengar kata. Kena cari pasangan yang macam tu. Okay. Betul. Ini yang mungkin bukan tak ada otak bukan tak ada otak Ini belum masuk tajuk ni. Belum masuk lagi ni. Ini orang kata mungkin hilang sekejap lah. Ni kita nak isi dulu otak tu. Kita nak bagi pengisian sikit dalam otak kita, dalam otak siapa-siapa yang menonton ni, insya-Allah parenting
adalah life, adalah tentang kehidupan, ilmu tentang kehidupan. So bukan bila ada anak baru kita cari parenting. Bila anak ada masalah, anak lambat cakap, anak kurang ajar, anak tak nak belajar, baru cari parenting. Sebelum ni tak think. sebelum ni maybe tong-tong je. Sebelum ni main sembrono. Kita panggil sembrono tanpa ilmu. Tak salah, kita manusia ni kita ada akal, ada je naluri, insting. Bila kita tengok sesuatu, aku nak buat macam ni lah. Bila tengok sesuatu je, tengok anak dia begini je, aku nak buat macam ni lah. Naluri. Tak salah, tetapi kalau tanpa ilmu, tanpa guideline, tanpa panduan, ia still sembrono. Okay bang, boleh. Mantap tu. Itu permulaan yang cukup mantap lah. Tapi sebelum tu kita pergi ke soalan pertama dulu lah. Boleh, silakan. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Betul. Dah kenal jatuh cinta. Allahuakbar. Ada lagi 3 Bahaya ni. Tapi insyaAllah kita pergi ke soalan yang pertama untuk kita punya tajuk pada hari ni. Saya mungkin hari ni sekali je saya nak sebut pasal tajuk ni. Sebab tajuk dia agak seram. Tapi bila dah cakap tu rasa puas. InsyaAllah. Jadi kita pergi ke soalan yang pertama boleh ya? Boleh. Jadi orang kenal Encik Faiz Salim ni ataupun Abang Faiz ni sebagai seorang parenting coach yang mengasaskan Khusyuk Parenting. Dan juga yang juga menulis lah buku Parenting Journey 2023. Buku Parenting Journey. Okey. Jadi orang kenal macam tu je bang. Mungkin penonton nak kenal lebih dalam siapakah Encik Faiz Salim ni. Alhamdulillah. InsyaAllah. Silakan bang. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau orang yang follow saya dekat media sosial mungkin akan perasan lah ramai yang akan panggil saya doktor, panggil saya Prof. Ada panggil Prof, ada panggil Ustaz, ada panggil Cikgu dan sebagainya. Itu semua alhamdulillah saya terima je doa. Mudah-mudahan apa yang disebut-sebutkan oleh orang ni murah rezekinya, makbul, jadi doktor, jadi profesor, wallahu alam. Mungkin ada orang yang tak betul-betul mengenali saya lah. So izinkan saya untuk ambil kesempatan kita punya podcast hari ni untuk saya perkenalkan diri dengan lebih tepat, insya-Allah. Nama sama je, nama tak berubah. Nama tak berubah, nama sama je. Muhammad Faiz Salim. Kalau di Facebook Muhammad Faiz Salim lah penuh, di TikTok Faiz Salim, di Instagram Faiz Salim, di tweet yang baru ni kan Faiz Salim juga. Itu lebih biasanya orang kenal, orang boleh sebut 2 patah je. Biasanya kalau kalau orang jumpa kita 2 patah je, Faiz Salim Faiz Salim dia tak akan sebut Muhammad Faiz Salim tak. dia jadi janggal. So saya buat nama pendek, 2 perkataan saja, Faiz Salim. So itulah nama betul. Nama memang betul dah, tak ada tipu-tipu kat situ. Tapi takut jugalah kan. Orang ingat dari nama Faiz Salim takut nama Muhammad Ashraf ke keluar Roy. Bila keluar nama sebenarnya Roy. Nama betul saya Faiz Salim, alhamdulillah. Dan untuk sekarang ini actually title saya adalah seorang parenting coach yang bertauliah. Parenting coach yang bertauliah. Mungkin janggal bila sebut parenting coach ni, mungkin dekat kita punya masyarakat lah, terutama yang Melayu akan rasa janggal. Apa itu parenting coach ni? Apa tu parenting coach ni? Dia macam coach bola ke? Macam coach badminton ke? Siasa ada yang anggap macam tu bang. Betul. Dia dengar coach kan. Memang akan ada, itulah persepsi. Actually parenting coach ni adalah satu bidang career dalam parenting yang dah biasa dekat barat. Memang dah biasa dah. Di Malaysia pun sebenarnya dah ramai parenting coach. Tetapi saya antara Melayu yang terawal. Melayu yang terawal. Bukan Melayu yang akhir bang? Bukan. Parenting coach Melayu yang terawal. Sebab apa? Saya percaya setiap institusi kekeluargaan bila berlainan bangsa, dia tak sama. Budaya dia lain, betul. Agamanya lain, pantang larangnya lain.
Bukan cakap pantang larang. Bini nak berpantang pun lain dia punya cara dia. Orang Melayu lain pantangnya. Orang Chinese lain pantangnya, India lain, orang putih lain pantangnya. So nak tak nak kena ada satu parenting coach lah yang tahu budaya orang Melayu, cara orang Melayu, tradisi orang Melayu, tahu pantang larang orang Melayu, wallahu alam. Dan itulah tugas kami as a parenting coach, kami bantu menilai kesihatan institusi keluarga tersebut. Contoh kesihatan dari sudut komunikasi, kesihatan dari sudut perhubungan, silaturahim suami isteri dengan anak-anak dan sebagainya. Kadang-kadang punca kita senang marah ke anak ni sebenarnya sebab silaturahim kita dengan anak itu dah goyang. Dia bukan hilang. Bukan hilang. Goyang. Dah goyang. Sebab dulu ada. Tapi ibu ayah ni sibuk sangat. Kerja sibuk, balik rumah pun sibuk juga. Anak ni dia tak ada kerja lain. Dia nak perhatian je. Betul. Bila tak dapat, so anak ni akan lama-kelamaan dia akan makin kurang meminta. Lama-lama main seorang-seorang. Rasa macam terpinggir lah. Rasa terabai. Rasa tak diberi perhatian dan sebagainya. Itu je kadang-kadang puncanya. Bila silaturahim tu dah goyang, dah pudar, buruk sangka, salah faham, senang nak marah, ada je nampak silapnya. Kadang itu je punca dia. Wallahu a'lam. Dia lebih kepada silaturahim dan juga komunikasi juga bang. Betul. Dengan keluarga tu. Itu yang penting kena tahu tahap kesihatan keluarga kita. Kesihatan keluarga ni bukan saja tengok pada kencing manis kencing manis, darah tinggi. itu kesihatan yang mungkin itu kesihatan dalam kesihatan badan. Ini kesihatan keluarga. Saya tak tahu pula abang akan cakap macam mana. Yelah, orang fikir tu je. Betul. Orang fikir darah tinggi, kolesterol. Dia tak fikir toksik yang ada dalam perhubungan keluarga ni. Toksik juga tu. Wallahu alam. InsyaAllah. Jadi orang kata permulaan orang kata sesi yang pertama ni pun dah abang nampak macam lebih bersemangat dan berkongsi ni bang, insya-Allah. Jadi mungkin saya mulakan dengan soalan yang seterusnya, boleh abang? Boleh. Insya-Allah. Jadi kalau tengok sekarang ni, kalau saya tengoklah saya buka dekat YouTube ke Google ke ataupun mungkin dekat pasaran buku kan. Banyak yang fokuskan tentang hubungan di antara suami dan juga isteri. Tapi kurang ataupun mungkin kurang lah yang bercakap tentang ibu ataupun ibu ayah dan juga hubungan ibu ayah dan juga anak. Jadi kita lalu saya rasa macam kurang lah orang cakap mungkin sebab tak ada ilmu ataupun kurang dia beri pendedahan ke macam mana ataupun situasi dalam Malaysia ni kurang macam mana. Tapi itulah sekarang ni hakikat yang terjadi lah. Lebih banyak bercakap tentang hubungan, menjaga hubungan isteri dan suami berbanding hubungan ibu bapa dan juga anak-anak. Jadi mungkin abang boleh kongsikan sikit lah bang, kenapa agaknya berlaku perkara begini dan mungkin ada sebab-sebabnya lah. Kurangnya orang bagi perhatian dekat hubungan ibu, ayah dan juga anak. Boleh abang ni? Saya nak tanya Bat satu soalan Oh ya, ni salah. Bukan teka-teki. Teka-teki ujung nanti. Okey, Bat baru kahwin kan? Insya-Allah, alhamdulillah. Baru kahwin kan? Masa Bat angkat nikah dulu semua tu. Okey. Kan ada Tok Kadi ke dengan ayah? Dengan ayah. Dengan ayah isteri lah kan? Ayah isteri lah, betul. Okey. Bat sebut apa? Aku terima nikah. Nama isteri kan? Dengan mas kahwin dia sekian. Ada tak dalam masa angkat nikah tu disebut aku terima nikahnya isteri dengan anak-anak sekali dengan mas kahwinnya sekian. Takut 5 jam lah kat masjid tu. Tak sempat. Sebab memang kalau sejujurnya pada saya adalah isunya adalah memang daripada dulu lagi institusi kita ni tidak menitik beratkan tentang parenting. Ilmu dalam mendidik anak-anak. Yang mereka pentingkan adalah buat anak. Daripada dulu lagi. Buatlah anak berapa ramai pun. Buatlah anak. Memang sunnah. Banyakkan umat. Tu yang Pulun ada sampai 17 orang anak.
Betul. Berpuluh-puluh anak, wallahu alam. That's okay, itu kuantiti. Tapi tak ramai orang yang menitik beratkan pada kualiti didikan. Anak kita ni kalau seorang berjaya cukup dah. Selamat dunia akhirat insya-Allah. Anak 17 kalau seorang pun tak berjaya, kalau tak berjaya dah lah kita tak selamat. Lagi mudarat ada. Sebab 17 orang nak jaga orang. 17 orang amanah, tanggungjawab, kena didik. Tugas mak ayah bukan buat anak. Bukan buat anak, itu bonus. Itu bonus. Tetapi tugas sebenar mak ayah adalah untuk mendidik anak itu menjadi umat. Umat yang terbaik. Umat yang boleh memberi manfaat. Khalifah contohnya. Itu je sebenarnya. Itu tugas mak ayah. Tetapi wallahu alam, daripada dulu memang kita punya institusi tidak menitik beratkanlah tentang ilmu mendidik ni. Kebanyakan mereka mendidik menggunakan budaya, adat, tradisi, cakap orang tua-tua, pengalaman. Dan maaf cakap, ada je orang yang rasa dia bijak, dia mendidik menggunakan akal dia sahaja. Kita as a manusia, sebagai seorang manusia, sebagai seorang Muslim, nak menjadi seorang Muslim yang baik, kita kena ada peraturan, ada guideline dia, ada do and don'ts, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang wajib, ada yang haram. So, takkan dalam mendidik anak-anak, nak membesarkan anak-anak, main bijak lah. Ikut kita terlintas, buatlah. Tak boleh macam tu. Wallahu alam. Dulu, mungkin kita ada kesukaran ataupun orang kata kekurangan dari sudut ilmu-ilmu ini. Kalau dulu pun, pergi sekolah pun, paling banyak subjek pun 5 je. Darjah 1 5 je subjek lah. Sekarang anak saya darjah 1 11 subjek. Allah Akbar. 2 kali ganda. Ini kita cerita yang sekarang. Ini kita cerita zaman saya. Kita tak cerita zaman mak ayah kita, zaman atuk nenek kita. So ilmu itu sebenarnya bukan tak ada, tapi belum explore. Tak ada orang yang explore, tak ada orang yang bawakan, tak ada orang yang sebarkan, tak ada orang yang nak ketengahkan, nak menitik beratkan tentang ilmu parenting ni. Dia bukan tak penting, tapi dulu mungkin ada kekurangan lah. Banyak kekurangan, banyak kelemahan-kelemahan. Mungkin kalau saya hidup masa zaman orang tua-tua kita dulu, saya datang belajarlah parenting, memang saya kena pelangkung. Apa benda kau sebut ting-ting ni? Satu sebab tak faham. Tak faham, tak boleh terima. Dan yang paling buat orang akan trigger adalah bila kita kata apa yang dia buat ini salah. Mana ada orang boleh terima? Memang saya kena pelangkung lah. Tapi syukur saya hidup pada zaman Bat lah. Syukur saya hidup pada zaman Bat. So Bat nak dengar apa yang saya cuba sampaikan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi kalau tengoklah bang, situasi sekarang ni kan, kalau tengok situasi sekarang, kalau tadi abang macam ada sebut tentang sekolah ataupun pendidikan anak kan, saya terbayang lah dulu masa kecil-kecil kan, ataupun sekarang lah. Setiap kali kalau akhlak ataupun kepribadian anak tu macam agak kurang ajar ataupun biadab lah, ataupun macam orang kata macam dia ni macam tak pernah, dia mak ayah dia macam tak pernah ajar dia ke adab, orang akan terus menyalahkan pihak sekolah. Sebab apa? Kadang-kadang ada orang cakap anak-anak ni waktu dia lagi banyak dekat sekolah berbanding dengan ayah. Okay, faham. Kadang-kadang situasi yang pernah saya dengar ataupun pernah saya hadapi lah. Jadi macam mana kalau abang lah sebagai parenting coach, abang nak counter situasi tu dengan orang menyalahkan pihak sekolah berbanding orang nampak ibu bapa dia yang sepatutnya yang didik anak-anak tu. Macam tu. Okay, faham. Ini pun salah satu perkara yang perlu diambil berat lah terutama oleh mak ayah lah, ibu bapa kepada anak tersebut. Tanggungjawab untuk membentuk anak-anak adalah tanggungjawab ibu bapa. Betul. Di sekolah, guru-guru ini hanya fokus kepada akademik. Dia tak ajar subjek adab dekat sekolah. Tak ada subjek akhlak kat sekolah. Paling ada, kalau ada pun fardu ain punya bab.
ilmu-ilmu yang akademik, bukan untuk membentuk akhlak, bukan membentuk adab dan sebagainya. Itu sebab dalam parenting saya anggap rumah adalah madrasah yang pertama. Memang anak-anak ni dapat didikan pertama daripada rumah. Daripada dia kosong hari dalam perut lagi. Anak-anak tu dah belajar bagaimana mak dia, rutin harian mak dia suka makan apa. Kalau mak dia suka minum Milo, dia pun dah tahu dah, oh mak aku suka Milo. Dia dapat rasa Milo tu kan. Dia tak sebutlah Milo tu. Rasa tu dia tahu. Kalau dia sebut lain macam lah. Tapi dia dah boleh tahu, oh, aku mak suka Milo. Lepas tu mak suka tengok cerita Korea. Cengcong tu kan. Anak keluar-keluar. Keluar-keluar. Sepit je mata. Dia orang Melayu pada orang Melayu. Wallahu alam. Nak bagi tahu, pendidikan awal anak tu datang daripada rumah. Daripada dalam rahim lagi. Tu sebab kalau digalakkan, antara deria pertama yang anak-anak ni akan dapat adalah deria pendengaran. Pendengaran. So digalakkan masa anak tu dalam perut lagi, kita dah beri dia alunan-alunan yang baik lah. Dengan zikir ke, dengan Quran ke, dengan lagu-lagu nasyid ke, something yang baik lah. Sebab apa? Pendengaran adalah deria pertama yang manusia akan dapat. Bila dah keluar pun, mata pun tak boleh buka sangat, tapi telinga dia boleh dengar. Dia boleh dengar dan sebagainya. So didikan bermula daripada rumah. So macam mana pun nak bentuk anak punya akhlak, punya adab. Akhlak tu bila kita sebut akhlak, dia besar, umum. Bila kita pecah-pecahkan, dia simple je sebenarnya. Akhlak ni apa? Cara kita hormat orang, pertuturan kita kasar ke, kurang hajar ke, hormat orang ke. Bila kita rasa tak puas hati, kalau kita rasa tak puas hati, nak kena marah ke? Betul. Akhlak lah tu. Kena marah ke? Yang ini orang cakap tak ada akhlak. Bukan tak ada otak, tak ada akhlak. Tak puas hati je marah. Tak puas hati je marah. Macam mana nak terbentuk akhlak itu kalau mak ayah pun nampak silap sikit je marah. Terus marah. Itu yang kadang-kadang anak-anak takut tu kan. Betul. Bila nak buat, mungkin dia tak rasa benda tu, mungkin dia first time kan buat benda tu dan salah, mak ayah terus marah. Betul. Anak memang tak tahu, anak memang zero, memang tidak ada ilmu seperti orang dewasa lah. Memang tak ada. Mereka pun dalam proses, bukan sekadar ilmu, nak belajar bercakap pun ambil masa. Paling tidak pun 2 tahun baru boleh pandai cakap. Apatah lagi nak belajar tentang akhlak, nak belajar tentang adab. So anak-anak ni dia belajar pada fasa pertama dalam parenting adalah 0 hingga 6 tahun. Itu adalah golden age. 91% otak kanak-kanak terbentuk pada usia 0 hingga 6%. 0 hingga 6 tahun. So 0 hingga 6 tahun ni anak kat mana? Kat rumah lah. Memang banyak kat rumah. Pergi taska, pergi pengasuh, berapa jam je. Pagi, tengah hari dah balik lah. Takkan Sabtu Ahad hantar juga. Kurikulum. Takkan Sabtu Ahad hantar pengasuh lagi kan? Mak ayah cuti contohnya. So actually pembentukan fasa pertama 0 hingga 6 tahun ni kebanyakan daripada rumah lah. Tapi konsep belajar dekat rumah tak adalah guna whiteboard, tak adalah guna buku. Panggil anak-anak ramai-ramai. Panggil depan whiteboard tulis. Meh. Budak 2 tahun. Meh duduk nak belajar hari ni tak ada. So dia belajar dengan melihat, dengan observation, memerhati rutin-rutin mak ayah dia dan sebagainya. Itulah didikan pertama yang anak dapat. Itulah maksudnya madrasah yang pertama. Skill-skill penting, kemahiran-kemahiran basic, asas, anak belajar kat rumah. Anak tak belajar kat sekolah. Dia pergi sekolah tu dah kena pandai cakap lah. Dia kena pergi sekolah tu kena dah pandai boleh bersosial, dah pandai bergaul dengan kawan-kawan. Dia pergi sekolah tu dah pandai follow peraturan. Dekat rumah pun kena amalkan peraturan-peraturan simple. Contoh pukul 9 malam ke 10 malam ke dah kena tidur. Peraturan simple. Bangun tidur buat apa? Kemas bantal, susun bantal balik dan sebagainya. Peraturan-peraturan simple ini mudah aja sebenarnya, tapi ramai yang tak ambil cakna.
Bila tak biasa dengan peraturan di rumah, anak akan tak biasa peraturan di mana-mana pun. Dekat sekolah, dekat sekian-sekian, dia tak biasa. So, madrasah pertama adalah di rumah. Nak tak nak, anak perlukan didikan pertama daripada ibu dan ayah. Lagi satu, kalau nak tahu, antara rahsia akhlak, dalam Quran sebut, guru akhlak anak-anak adalah ibu. Bapa. Benar? Ibu. Guru kehidupan adalah bapa. Maksudnya, kalau bab akhlak ini, ibu yang akan ajar. Anak akan belajar dengan ibu. Sebab apa? Bagaimana nak menjadi seorang insan, nak menjadi seorang manusia, anak tengok ibu lah. Ibu masak tanpa disuruh. Ibu lipat baju tanpa dibayar pun. Ibu sakit ke, ibu demam ke, tetap tolong mengasuh anak-anak ni. Anak berak, pernah ke anak tu datang, ibu tolong geli lah. Jarang. Ibu cebok sendiri tanpa disuruh dan sebagainya. Lepas tu ibu masakkan makanan yang anak-anak ni suka. Itu hikmat, servis. Kita memberi cara berbakti kepada orang. Anak tengok tu. Anak tengok tu. Cuba kalau maknya nak makan apa? Anak cakap spaghetti. Okey, RM5. Okey, RM5. Jual beli dia, jual beli. Dah jadi guru bisnes. Dah jadi guru bisnes. Tapi tak, dekat rumah apa saja hikmat yang ibu buat tanpa meraih balasan. Itulah nak membentuk insan, membentuk menjadi manusia. Kalau ibu marah macam mana pun, ibu cakap sopan je dengan anak. Sabar je dik, ibu masak kejap. Cuba kalau ibu garang, kau tak sabar ke? Nak masak lah ni, tahulah nak masak ni, sabar. Kau lah masak tu. Kan suruh masak sendiri kan lah. So anak akan ikut lah. Oh macam ni manusia. Oh macam ni cara cakap manusia. So saya akan ikut. Sebab apa? Banyak masa anak-anak dengan ibu. Betul. Ayah pula kerjanya guru kehidupan. Kalau tengok rutin ayah setiap hari, apa yang ayah buat? Dia adalah bertukangnya lah. Dia tak buat kerja-kerja yang di depan anak. Dia buat kerja-kerja yang macam besar-besar sikit, kasar-kasar sikit. Repair. Lepas tu cukup masa pergi surau, pergi masjid, majlis kuliah. So anak belajar macam mana nak menghidupkan hidup dia. Lepas tu pergi kedai, beli barang, jumpa orang, communicate dengan orang dan sebagainya. Bekerja, mencari nafkah. Sebab lelaki kan, lelaki kena keluar mencari nafkah dan sebagainya. Antara isunya, salah satu faktor lah sebab kenapa ramai anak-anak muda runtuh akhlak. Sebab kebanyakannya ibu bekerja. Sekarang nak cari ibu yang duduk di rumah susah. Kalau duduk rumah pun kena beli. Alah, seri rumah je. Yes, tapi actually antara faktor kenapa banyaknya keruntuhan akhlak, adab anak-anak zaman sekarang disebabkan hilangnya guru akhlak dia. Guru akhlaknya dah pergi bekerja jadi clerk. Jadi kerani di office dan sebagainya. Balik dah penat. Makan tapau. Tak masak dah. Dia depan anak nak makan apa yang dia tapau lah. Betul. Tak nampak lah mak ayah masak. Dah tak nampak macam mana nak jadi seorang insan ni, jadi seorang manusia ni. Wallahualam. Menarik. Saya macam terbuka kan. Tadi tutup Tadi tutup lah. Tadi macam tak okey. Tadi mungkin hilang otak sekejap. Sekarang datang. Alhamdulillah. Okey. Tapi menarik, saya setuju dengan apa yang Mak cakap. Ibu dia mengajar tentang mungkin menjadi seorang insan yang baik. Ya, ayah dia mengajar untuk secara sosial atau kehidupan. Sebab ayah akan lebih keluar. Betul. Jadi dia nampaklah dunia luar ni apa yang perlu ada. Betul lah, kadang-kadang saya kaitkan dengan diri saya sekejap bang. Masa saya belajar dulu kat universiti. Saya banyak kalau berkaitan dengan akhlak ke tanya pasal pandangan situasi dengan kawan-kawan je tu lah, kawan buat saya marah apa dia kan. Saya tanya mak saya. Mungkin mak saya boleh bagi jawapan yang diperlukan.
Ayah saya tanya ayah saya, tapi ayah cakap, tanyalah mak. Okey. Mak lagi faham. Tapi kalau berkaitan dengan contoh kalau hal-hal kerja ataupun hal-hal mungkin nak macam mana nak cari duit lah, mungkin antara meniaga dengan kilang, mana lagi okey? Saya tanya mak ayah saya cakap, yang mana lagi okey lah, kilang apa meniaga apa semua. Tapi kalau tanya mak saya macam mungkin jawapan dia tak menepati lah. Sebab mak mungkin betul lah macam cakap, dia lebih kepada dalaman. Saya rasa dalaman lah. Saya setuju. InsyaAllah. Dan madrasah yang pertama adalah dari rumah. Dan orang kata guru yang pertama ibunda ayah lah, betul lah bang. Betul. InsyaAllah. Allahu Akbar. Saya nak sebut tentang parenting coach ni atau parenting ni. Ini ilmu cukup menarik untuk kita belajar ataupun kita bahas pada hari ni bang. InsyaAllah. Jadi bang, kita pergi ke soalan yang seterusnya lah. Okay, soalan ni mungkin soalan ni penting lah untuk kita bahaskan lah. Kadang-kadang ibu ayah ni dia rasa macam dia dah buat yang terbaik lah untuk keluarga ataupun anak-anak. Tapi mungkin tak memberi kesan. Jadi mungkin, dan kadang-kadang apa yang dia buat tu mungkin teruk. Jadi mungkin abang boleh kongsikan lah apa ciri-ciri ataupun ibu apa tu, sifat dia ataupun sikap dia ataupun kriteria dia yang bawa kepada ibu apa tu seorang yang teruk. Dia nilai diri ni teruk. Dalam parenting lah. InsyaAllah. Silakan. InsyaAllah. Saya percaya Bad bukan orang yang teruk lah. Tak ada Bad antara orang yang baik. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi nak saya belanja ke macam mana? Tak saya belanja ke macam mana? Alhamdulillah. Saya honestly, sejujurnya, saya yakin, saya percaya tidak ada orang yang teruk tanpa sebab. Sebab apa Bad? Kita itu sebab saya bawakan satu kita nak panggil satu title lah, Parenting Journey. Saya bawakan title Parenting Journey. Sebab apa? Life begin at home. Kehidupan kita bermula di rumah. Tetapi bila kehidupan kita bermula? Mbak tahu tak? Selepas lahir? Yes. Kehidupan kita bermula selepas lahir. Itulah bermulanya ujian kita punya cabaran, dugaan, everything. Sebab life, maksudnya kalau kita main game tu, dah klik start, dah jalan dah. Dah tak boleh dah nak pergi buat air kopi dulu ke buat Maggi, tak boleh. Dah kena jalan dah. Macam main game. So samalah, manusia life begin masa kita lahir. Tetapi antara kelemahannya adalah kita tak boleh menentukan kehidupan kita. Kehidupan kita ditentukan oleh mak ayah. Mak ayah kita yang menentukan kehidupan kita. Kalau mak ayah kita bagus pada ketika itu, insya-Allah kita yang baru lahir kosong hari ni dibesarkan dengan cara yang baik. Perfect, cukup keperluan, everything lengkap. Tetapi andai kata takdirnya ditentukan oleh ayah yang buruk, ibu ayah yang teruk. So nak tak nak, anak ini akan membesar dalam suasana yang teruk. Dia akan memberi kesan dalam perkembangan dia, karakter, pembentukan karakter dia, dia punya mindset dia, belief system dia. Orang inilah yang akan membesar jadi orang yang teruk. Dia membawalah apa yang sebelum ni. Sebab orang yang kita nampak hari ni, yang saya nampak Bad hari ni, bukan terbentuk sebulan 2 bulan, bukan terbentuk setahun 2 tahun. Sejak lahir itulah pembentukan dah berlaku. Kita punya physicalnya, kita ada 4 question. Physical question, physical badan fizikal lah. IQ, intellect, minda lah. intellect question, emotional question, emosi. Yang keempat, spiritual, jiwa, rohani. Ramai orang hanya fokus kepada fizikal. Cukuplah makan, aku dah sediakan makan, tempat tinggal, minum, tempat tinggal, kereta. Apa lagi nak? Faham. Tapi itu question paling rendah. Dasar, fizikal. Orang tak pergi kepada IQ, intellect. Intellect mungkin ada yang pandang serius lah. Pergi akademik, pergi kelas tambahan, tuition dan sebagainya. IQ kan? Tapi IQ ni akademik ke? Adakah otak kita ni guna untuk sumbat akademik saja?
Dia lebih pada tu sepatutnya. Lebih, more than that. Lepas IQ, pergi dekat emotional. Ini ramai yang tak ambil tahu. Emotional, perkembangan emosi orang. Itu sebab sekarang kalau perasan, ramai je masalah. Anxiety lah, bipolar lah, apa lagi masalah lah semua tu. Lalamu pun dah ada dah. Mental health. Mental health dah semakin meruncing. Sebab apa? Sebab tak ramai yang ambil tahu tentang perkembangan emosi. Ini kita baru sebut perkembangan emosi. Satu lagi, perkembangan spiritual yang paling penting, yang paling tinggi impact dalam kehidupan. Pembentukan jiwa. Anak-anak dibesarkan sejak kecil. Belajar pandai-pandai, nanti dapat kerja bagus. Belajar pandai-pandai, nanti dah besar, dah berjaya, boleh ubah nasib keluarga dan sebagainya. Ramai orang hanya pandang kepada demand. Apa demand pada ketika itu? Sekarang demand, contoh sekarang AI. Habis, anak ni semua disuruh belajar programming. AI. Semua suruh belajar programming. AI nak cari orang ramai. Dah nama pun AI, mana ada orang kerja? Kan contohlah. Tapi daripada dulu, benda ni daripada dulu lagi. Okay, belajar engineer, belajar arkitek. Masa first time ada kapal terbang, belajar pilot. Lepas tu ni masa angkasawan pertama, semua suruh belajar jadi angkasawan dan sebagainya. Sebab fokus pada demand. Isunya, apa keperluan anak-anak ni? Apa needs? Keperluan anak-anak yang teratas sekali, jiwa. Jiwa tu kalau kosong, tiga-tiga ni penuh macam mana pun hancur. Jiwa inilah yang buatkan dia ada matlamat hidup dia, ada tujuan hidup dia, ada prinsip. Contohlah, simple lah. Makan babi haram tak? Makan babi haram tak? Haram kan? Kalau tak solat haram tak? Haram kok. Haram juga kan? Tapi kenapa orang tak solat? Sedangkan tahu itu haram. Tapi orang tak nak makan babi. Sebab haram. Sebab jiwa dia kosong. Jiwa dia tak dipenuhi dengan nilai-nilai yang betul, dengan ilmu-ilmu yang betul. Wallahu a'lam. Itu gunanya ayah ni, guru kehidupan. Kena ada tujuan hidup ni. Kita jadi manusia bukan datang sini untuk saya nak beli kereta besar. Saya nak rumah besar. Saya nak makan wahyu contohnya. Itu je tujuan hidup dia. Sedangkan that thing keperluan je. Cukuplah makan daging apa pun sama je rasa. Kereta apa pun bergerak juga. Kena bayar juga. Mana ada free. Betul. Kena isi minyak juga. Lalu tol juga. Jalan raya yang sama juga. Tak ada pula kalau kereta Belfire, okay, ini khas, laluan ini khas untuk Belfire je kereta lain jangan lalu, Belfire je lalu sini. Tak ada pula rasanya. Macam mana dia bersignboard. Tak ada pula specialty kat situ. Tapi people pergi ke arah itu. Menilai kejayaan kehidupan macam itu. So, pada saya tidak ada orang yang teruk tanpa sebab lah. Wallahu a'lam. Kalau dia meet kepada 4 question ni, insya-Allah anak itu akan membesar sihat secara fitrah. Wallahu a'lam. Itulah jawapan saya. Insya-Allah. Jadi kalau rasa macam diri tu macam tak cukup lagi spiritual lah yang tadi abang sebut tadi kan. Kena fokus lah untuk mantapkan spiritual anak-anak. Masya-Allah bang. Betul. Jadi soalan yang seterusnya lah bang. Sebagai seorang ibu bapa kan, macam mana nak menjadi seorang ibu bapa yang terbaik kepada anak-anak dan juga menjadi satu contoh ikutan yang terbaik untuk anak-anak bang? Baik. Macam mana? Macam tadi kita dah sebut mungkin tentang teruk yang ibu bapa yang buat, tapi sekarang ni mungkin kita nak tengok macam mana pula kita nak counter balik yang teruk tu, kita nak jadi orang yang baik untuk anak-anak, insya-Allah. Baik. Kalau tanya saya lah, saya pun tak pernah, ataupun as a personally secara peribadi pun, saya tak pernah ada mindset untuk jadi terbaik. Wallahu a'lam lah, wallahu a'lam. Sebab apa? Pada saya punya fahaman simple je. Kita buat apa yang kita mampu buat.
Kita beri apa yang kita mampu beri. Kita didik ikut kapasiti. Sebab parenting jenis kita orang tak sama. Kalau kita fokus, contoh, saya nak jadi ibu bapa yang terbaik. Mak dia ni ada mental illness. Ada masalah mental. Ada anxiety dan sebagainya. Makin rendah diri, ada rasa, alamak, aku ni tak boleh jadi ibu yang terbaik sebab saya ada kekurangan. Ada ayah ni 6 bulan sekali baru balik rumah. Macam mana saya nak jadi ayah yang terbaik sedangkan saya 6 bulan memang tak ada kat rumah. Anak pun saya keluar, anak tak pandai jalan. Saya balik, anak pandai jalan dah. Next pergi keluar balik anak dah berlari dah. So that thing is, benda tu berbeza. Setiap orang parenting jenis, setiap orang sangat-sangat berbeza. Pada saya, nak jadi yang terbaik adalah fokus, beri apa yang boleh beri. Contoh, kita ada orang dia tak ada duit. Tak ada duit tapi dia ada masa. Manfaatkan masa yang ada. Buat aktiviti sama-sama dengan anak, luangkan lebih masa dengan anak dan sebagainya. Ada orang dia kerja sendiri. So memang kebanyakan masa dia dengan anak. Dia buat kerja pun anak ada dan sebagainya. Tapi janganlah sisihkan anak tu. Tengah buat kerja, ibu kerja ni, ibu ada kerja ni, main sendiri. Jangan. Singkan masa. Orang kata selarikan masa kerja kita dengan aktiviti kat rumah. Boleh. Kalau kita ada prioriti, insya-Allah kita akan cuba cari ikhtiar yang terbaik. Kalau prioriti kita dekat kerja, of course kita akan cuba cari cara untuk buat kerja kita. Tapi kalau prioriti kita pada anak, kerja boleh buat tapi anak tak terabai. So dia akan seiring dan sejalan. Wallahu a'lam. So nak jadi terbaik, ikut pada kapasiti masing-masing. Jangan nak ada compare. Saya ni nak jadi macam dia lah. Saya nak jadi macam dia lah. Saya nak jadi macam dia lah. Compare diri sendiri dengan orang lain. Kapasiti tak sama. Cara, situasi semua tak sama. Kapasiti ni maksud saya adalah dari sudut masa, dari sudut keuangan, dari sudut dia punya pekerjaan tak sama, dari sudut knowledge. Ada orang knowledge dia banyak. Ada orang knowledge dia sikit. Ada orang sabar dia kuat. Ada orang sabar tak sabar sangat. Walaupun nama dia sabar ya. Betul. Tak berapa nak sabar sangat. Tak, so kita didik anak kita ikut kapasiti kita dengan panduan. Sebab kita bukan nak didik anak nak jadi orang nombor 1. Wallahu alam, dalam Quran tak suruh kita berlumba-lumba. Tidak ada, tak pernah disuruh pun berlumba-lumba kena dapat nombor 1, kena dapat top 3, kena dapat top 10, tak ada. Tapi sosial kita ada buat macam tu. Tapi kita janganlah buat, kita jangan ikut. Jangan ajak anak untuk fokus jadi yang terbaik, tapi beri yang terbaik. Sungguh-sungguh buat. Sungguh-sungguh beri yang terbaik ikut kapasiti. Contoh kalau biasa orang cakap teamwork. Dekat rumah tangga ni kena ada teamwork, kena ada kerjasama kan. Okey, kalau kerjasama pada fahaman saya pula adalah kerjasama tu satu tugas kita boleh buat sama-sama. Contoh bila rumah tangga ni ada suami isteri. Okey, kerja abang buang sampah. Kerja saya masak, basuh baju dan sebagainya. Andai kata kalau isteri tak ada. Isteri ada off station, training 3 hari. Siapa basuh baju? Saya masak. Tak buat lah. Baju 3 hari tak basuh. Kerja sama. Kita dah janji kan kerja sama. Saya buang sampah je. Saya buang sampah je. Sama jugalah. Kalau suami tak ada. Suami 2 hari pergi mancing. Sampah 2 hari tak buang. Kerja sama. Ni kerja abang. Okay. Itu kerja sama. Sebab dah buat pembahagian tugas. Yang saya nak bawakan adalah kita panggil sinergi. Sinergi maksudnya siapa ada masa, siapa boleh buat, dia buat. Macam saya, kalau wife saya tak ada, baju saya basuh. Saya tak lipat baju lah. Memang saya tak lipat baju lah. Saya basuh baju, saya basuh pinggan, kadang masak untuk anak sikit dan sebagainya. Sama juga
Kalau saya tak ada, wife saya buang sampah. So sinergi. Rumah tu macam mana tunggang terbalik pun, macam mana sepah sekalipun, dua orang inilah yang akan bertanggungjawab. Yang akan menentukan. Yes. Kalau seorang tak ada, takkan nak tunggu dia balik. Sinergi. Siapa sempat buat dan sebagainya. Wallahu alam. So sekiranya ada sinergi ini, insya-Allah tak ada isu lah. Itu kerja kau lah. Ni bukan kerja saya. Saya tak pandai. Saya tak boleh buat dan sebagainya. Wallahu alam. Macam lepas tangan bang. Betul. Faham. Betul tu sebab mungkin dia dah deal dengan orang rumah dia, contohlah dia deal dengan isteri dia kan, dengan suami kan. Saya masak, basuh baju. Abang buang sampah, cuci toilet. Tak ada salah seorang yang apa? Toilet tak cuci lah. Cuci lah. Allahu akbar. Ini baru sebut kerja rumah. Ada lagi yang serius, kita sebut ekonomi. Duit abang, duit isteri juga. Duit isteri. Itu seram dengar tu. Saya pernah dengar, saya seram. Tak sebut lagi pasal ekonomi. Wallahu alam. So tak ada sinergi kat situ. InsyaAllah. Okay bang, saya nak bagi satu situasi ni lah. Mungkin abang boleh sharekan lah pengalaman ataupun abang rasa macam apa yang boleh dibantu tentang situasi ni lah. Situasi ni anak sulung ni dia anak sulung, dan sebelum kelahiran adik-adik dia yang bawah, dia dapat perhatian yang penuh daripada ibu ayah dia. Faham. Tapi situasi berubah apabila adik kedua, ketiga, keempat dan ke bawahnya lah, sampai 50 orang tu, 70 orang tu kan, lahir, dan perhatian ibu bapa kepada anak sulung ni makin berkurang. Kadang-kadang kena marah lagi. Itu wallahualam lah. So mungkin abang ada sedikit nasihat lah. Mungkin dekat anak sulung ataupun untuk ibu bapa lah. Untuk dah ada anak apa yang sulung tu perlu dijaga hubungan, tapi pada masa sama yang bawah-bawah sulung tu pun kena jaga juga hubungan. Macam mana bang, insya-Allah. Faham. Ini isu biasa sebenarnya, normal. Setiap organisasi kekeluargaan akan experience this thing. Dan saya anak sulung. Saya faham perasaan bila sampai satu masa anak sulung ni dah jadi pengganti ibu bapa. Dah ibu bapa dah tak ambil pot jaga adik-adik, anak sulung jaga. Makanan adik-adik ni anak sulung jaga dan sebagainya. Salah tak kena marah juga. Dan benda tu semua berlarutan sehingga anak-anak ni besar lah. Bila dah besar-besar, bila satu tak dihargai. Tak dihargai oleh ibu bapa. Maksud dihargai ni bukanlah jumpa anak sulung berapa sebulan? 1,000. Bukan bagi gaji. Cukuplah dengan cakap terima kasih. Bagi tahu proud. Mak ayah ni bangga dengan anak yang boleh tolong ibu bapa dan sebagainya. Wallahu alam. Tapi bila tak ada benda tu, so anak ni akan memendam perasaan. Ini daripada side ibu bapa. Lepas tu bila yang si adik-adik ni dah besar, kalau dia bagus, hormat dengan anak sulung, okey. Kalau bila dah besar-besar, tak hormat, tak dengar cakap, kalau ada isu tak rujuk anak sulung dan sebagainya. So kuranglah rasa dihargai itu kurang lah. Sedangkan yang cebok berak dia ni anak yang sulung ni dan sebagainya. Wallahu alam. Okay. Ini sebenarnya isu-isu biasa. Dalam institusi kekeluargaan, ibu bapa, tak kisahlah anaknya ada berapa sekalipun, 1 orang ke, 3 orang ke, 17 orang ke, seperti yang saya dah maklumkan tadi, tugas ibu bapa adalah untuk membentuk, untuk mendidik anak-anak. So, anak sulung, anak nombor 2, anak nombor 3, anak nombor 4 dan sebagainya, cara didikan tak sama. Didikan perlulah ada perbezaan dia. Contoh, yang sulung ini perlu dididik macam mana nak menjadi abang atau kakak. Apa tanggungjawab sebagai seorang abang, apa tanggungjawab seorang kakak. Dia bukan untuk jadi pengganti ibu bapa, tapi dia ada tanggungjawab dia. Dia ada responsibility dia. Kena sayang adik-adik dia, kena tolong adik-adik dia dan sebagainya. Adik-adik pula ada tanggungjawab dia. Sebagai adik, dia kena hormat yang tua. Hormatlah abang ni, hormatlah kakak ni. Tanggungjawab dia. Lepas tu kena minta izin. Kalau contoh nak buat apa-apa yang selalunya jadi isu bila yang nombor 2 ni buat kepala dia.
Barang kakak abang ni main ambil je. Tak minta izin. Tak hormat barang abang kakak. Dan datang mak ayah pula backup yang nombor dua. Yang backup yang kecil-kecil inilah. Apalah, mengalah lah sikit dengan adik. Selalu ayat macam tu. Dia bukan isu boleh mengalah atau tak boleh mengalah. Kita didik apa sebenarnya ni? Apa yang kita nak didik pada anak-anak kita? Setiap orang ni ada tanggungjawab dia. Yang si adik kena hormat lah. Kena hormat yang tua, kena respect, kena minta izin kalau perlu. Sebab apa nanti, nak tak nak dia kena minta tolong juga dengan yang sulung ni. Betul. So, didikan. So, mak ayah kena fokus untuk mendidik. Dan sebagai parenting coach, saya faham. Kadang-kadang situasinya tak sama setiap orang. Ada yang ibu ayah ni sibuk memanjang. Sibuk memanjang-manjang. Yang sampaikan rumah tu diuruskan oleh anak sulung. Mak ayah balik, tahu-tahu dah kemas. Tahu-tahu dah kemas. Tahu-tahu adik-adik semua dah siap. Dan sebagainya. Wallahualam. Tapi this thing real lah. Memang realitinya macam ni. Setiap orang ada susah tau nak cari orang yang kerja dia cukup 8 jam balik rumah. Lepas tu memang all out dengan anak-anak masa. Susah. Sebab apa? Ada orang kerja pagi sampai malam. Ada orang kerja Sabtu Ahad pun kerja juga. Overtime dan sebagainya. Tak payah orang jauh-jauh. Kita punya sekeliling je. Seminggu 7 hari kerja. Sebulan tu sibuk memanjang-manjang. Memanjang-manjang. Seminggu 7 hari. Sebulan 31 hari. Bulan Februari pun 31 hari. Hari tu. Nak kata sibuk dia tu cari duit. Fokus cari duit lah. Bila priority dekat duit, orang akan abaikan masa dengan anak untuk duit. Wallahualam. Tapi benda ni happen, memang reality. Setiap orang kapasiti berbeza. Nak tak nak, kita tak boleh cakap tak boleh pentingkan duit. Dah tak kerja, habis tu tak ada duit, rumah tak bayar, kereta tak bayar, makan minum tak cukup dan sebagainya. Tak boleh juga. Itu sebab saya cakap, jangan fokus untuk jadi yang terbaik, tapi beri yang terbaik ikut kapasiti, ikut apa yang mampu beri. Kalau tak ada ilmu, tambah ilmu. Yang membezakan yang membezakan mak ayah yang baik dengan mak ayah yang tak baik adalah ilmu. Bukan rumah besar, bukan kereta besar, bukan kerja yang stable dan sebagainya, tak. Yang membezakan adalah ilmu. Bagaimana nak mendidik anak-anak. Itu je yang membezakan. So nak tak nak kena ada ilmu lah. Sekarang pun dah tak susah, ilmu ada kat mana-mana. Buka je YouTube. Rajin dengan tak rajin. Wallahualam. Allahu Akbar. Tapi itulah anak sulung lah. Saya boleh rasa sebenarnya feel anak sulung. Walaupun saya bukan anak sulung kan. Tapi kadang-kadang itulah kita terbaca kat Google apa semua kan. Anak sulung dia menjadi kadang-kadang menjadi pengganti kepada ibu bapa bila tak ada. Betul. Tapi macam itulah orang akan anggap macam tu. Betul. Sebenarnya yang paling penting adalah silaturahim adik-beradik. Sebab apa? Secara logiknya dalam persekitaran kehidupan kita, ia akan pergi dulu mak ayah. Itu memang logik lah, logik akal lah. Tapi wallahualam kan, ajal maut tu dah ditentukan. Tapi secara logiknya mak ayah akan pergi dulu. Selepas mak ayah, ketua adalah anak sulung. Nak tak nak silaturahim sesama adik-beradik kena jaga juga. Supaya keluarga yang sedia ada ni, dia makin membesar. Bukan bila mak ayah dah tak ada, okey, ni anak sulung punya keluarga kat sini, Angah kat sini, Alang kat sini, so dia tidak ada berhubungan. Dia tak membesar lah macam tu. Banyak juga saya jumpa macam tu. Adik-beradik ni tak tahu abang dia hidup lagi ke tak. Allahu Akbar. Sebab memang dah berpisah dah. Dia dah merantau, dah berkeluarga. Padahal ada telefon. Call lah. WhatsApp. Tapi bila dah berpisah, nombor pun tak ada. So, benda ni bermula daripada kecil lah. Masa dengan mak ayah lagi. Macam mana mak ayah tu menjaga silaturahim sesama adik-beradik. Entah-entah mak ayah dia pun tak cara apa adik dia buat, apa abang dia buat, putus dah terhubungan dan sebagainya. Wallahualam. Nak tak nak, yang paling penting
mendidik dan memelihara silaturahim sesama keluarga tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi bang, kita dah, kalau tengok dekat waktu pun dah agak mencemburui. Padahal topik yang kita bawa ni jealous lah. Dia jealous ni nak kena ya. Tapi topik yang kita bawa ni pun cukup menarik lah. Alhamdulillah. Tapi apakan daya bang. Kita, mungkin depan ni mungkin ada 2.0. Continue. InsyaAllah. Tapi insyaAllah untuk hari ni extended extended. Kita kena kejap. Untuk soalan yang terakhir bang. Waktu penghabisan lah. Mungkin sedikit nasihat ataupun kata-kata akhir lah daripada Abang Faiz tentang pentingnya belajar ilmu parenting dan pentingnya menjadi seorang ibu bapa yang baik. Tak kisahlah daripada kecil ke, anak tu dah remaja ke, dah besar ke, tapi menjadi seorang parenting yang bagus lah. Mungkin sedikit kata-kata akhir dan juga nasihat daripada Abang insyaAllah untuk penonton yang menonton kita punya video insyaAllah. Baik. Senang je. Kita fikir apa yang kita ada sekarang ni, contoh life kita yang sekarang ini kita panggil present times, masa semasa. Kita nak tahu macam mana future kita, ini as a parent kita nak tahu macam mana future kita, masa depan kita. Tengok anak-anak. Ya, betul. Sebab anak-anak inilah masa depan kita. Anak-anak inilah future kita. Macam mana kita didik dia, kalau kita didik dia seperti mana yang kita dapat didikan dulu, so kita dah boleh agak dah, future dia macam kita lah. Masa depan ni macam kita lah. Dan kita bangga ke dengan masa depan kita ni? Kita rasa kita ni di jalan yang betul ke? Kita rasa kehidupan kita ni terarah? Ataupun jenis kais pagi, makan pagi, bila orang kata ini baik, terus pergi. Bila orang kata ini trend dan sebagainya. Adakah kita nak anak kita macam ini? So itulah future kita. Simple je. Dengan didikan, dengan ilmu yang baik, insyaAllah parenting journey anak-anak kita ni akan jadi lebih sihat. Parenting yang akan menentukan bagaimana anak itu membesar dari sudut karakter, personality, cara berfikir, cara dia mengurus emosi. Ilmu parenting lah yang akan menentukan pembentukan tu. InsyaAllah kalau daripada sekarang kita dah start mula cari ilmu dan kita praktikalkan dengan anak-anak, InsyaAllah future masa depan kita tu akan jauh lebih baik daripada apa yang kita ada. Wallahu a'lam. Penting kata akhir tu. Yalah, kadang kitaran semula. Betul. Kan. Tengok kita punya masa macam mana akan datang, tengok anak-anak kita kan, anak kita. Allahu akbar. Jadi insya-Allah kita pun dah berada kat penghujung orang kata podcast kita pada hari ni. Sebelum tu terima kasih banyak-banyak lah kepada Abang Faiz Salim. Jauh ni daripada Melaka ni. Allah, tapi alhamdulillah saya dapat jumpa parking. Betul. Tu. Parking tu lah, kalau tak ada tadi dah balik dah. Seorang je kan. Allah Akbar. Okay. Jadi terima kasih kepada Abang Faiz lah. Sebenarnya sudi hadir berkongsi orang kata ilmu-ilmu baru. Baru penonton kat luar tu mungkin dia tak pernah dengar. Tapi bila tengok podcast hari ni, rupanya macam ni, macam ni. So alhamdulillah dapat ilmu yang baru untuk mereka lah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dan juga terima kasih kepada Abang sekali lagi lah sebab sudi berada di sini. Bilik podcast ni kami sentiasa orang kata menambah baik bang. Itu lah. Dia nampak lebih selesa sekarang ni bang. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi mungkin akan datang kalau kita boleh continue dengan sesi ilmu parenting ni perkongsian. Mungkin kalau abang sudi lah. InsyaAllah. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Pandai deal boleh. InsyaAllah. Terima kasih banyak bang. Jadi insyaAllah itu saja kita punya perkongsian tentang ilmu parenting kita daripada seorang parenting coach, Abang Encik Muhammad Faiz Salim, daripada Melaka ni, Johor bang. InsyaAllah. Dan insyaAllah saya nak kongsikan mungkin ada satu hadis ni dah yang ceritakan tentang maksudnya ada 3 amalan yang tidak akan putus. Antaranya apa? Doa anak-anak yang soleh. Jadi sebagai anak-anak yang soleh ataupun sebagai ibu bapa, ajarlah anak-anak untuk sentiasa mendoakan kesejahteraan kepada kita, ya ibu bapa ni. Supaya apa? Supaya kita dan juga anak-anak ni sentiasa diberi rahmat oleh Allah SWT. Macam Allah ajar dalam Quran, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah ibu bapaku sebagaimana mereka menjagaku semasa aku kecil. Jadi insyaAllah moga-moga kita punya perkongsian pada hari ini mendapat manfaat kepada semua menonton. Dan insyaAllah teruskan support YM Podcast. Kita akan bawakan sentiasa panel-panel yang cukup berpengalaman, cukup
bermanfaat untuk kita dapat ilmu daripada mereka, insyaAllah. Jadi nantikan podcast kita yang akan datang. Selepas ni saya host anda pada hari ini, Saudara Badrul bersama dengan panel kita Encik Faiz Salim, yang baru saja mengupaskan isu-isu tentang ilmu parenting. Dan teruskan bersama dengan Wayan Podcast untuk episod-episod dan juga tajuk yang lebih menarik, insyaAllah selepas ni. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Encik Faiz dan Bro Bad. Waalaikumsalam. Dalam segmen game podcast. Okay, game ni memerlukan Encik Faiz dan Bro Bad berfikir selama 3 saat saja. Kalau siapa yang nak jawab boleh angkat tangan. Okey. Okey, dah sedia dah. Dua-duanya dah sedia. Game ni simple saja. Okey. Soalan teka-teki saya yang pertama. Dalam banyak-banyak haiwan apa yang jual beg? Beg? Kenapa dia jawab? Tak jawab balik. Boleh tanya ke? Ke kena jawab 3 saat? Dalam masa 3 saat saja. Boleh tanya? Haiwan laut ke haiwan darat? Darat. Darat. Clue dia haiwan darat. Darat Haiwan jual. Saya cuba lah. Cuba cakap apa? Kambing. Betul. Betul? Kenapa kambing? Kenapa? Kambing. Oh, okey. Dia promote lah, ada promote dia. Okey. Berubah dapat satu angka. Okey. Belum lagi. Okey. Saya memang bagi. Soalan kita nombor 2. Sayur apa? Kalau dia satu dia hijau. Kalau dia dua dia jadi hitam. Sayur satu ni. Satu dia warna hijau, kalau dua dia warna hitam. Wow, pernah semesta gitu ni. Saya nak terfikir. Kangkung ke? Salah. Bukan. Oh, Kangkung Mungkin boboiboy. dah dekat dengan kangkung tu. Dekat lah. hitam. Goyang kepala goyang. Dapat ke? Dua-dua tak dapat? Tak ada. Okey, berubat? Tak ada jawapan. Tak tahu. Okey, jawapan dia bayam. Bayam. Sebab dia bayam. Bayang. Oh. Oh, kalau satu warna hijau. Dia banyak. Jawapan dia memang tak logik lah. Okay. Oh, semesta dia bang. Okey, soalan nombor 3. Katak kalau terbalikkan jadi katak. Kopi kalau terbalikkan jadi apa? Tumpah. Betul. Yes. Ini logik saya boleh jawab lah. Ai, katak terbuang lah. Aduh. Okey, soalan yang terakhir. Seri tadi kan? Okey. Dalam bom apa yang tak meletup? Bom. Apa yang tak meletup? Apa yang tak betul? Bom meleculin Bom meleculin Bom apa yang tak meletup? Bom apa? Dia lebih 3 saat ya. Tak tahu. Bom Bomo. Okay. homo. Tahu. Jawapan dia tak tahu Dia tak tahu. Jawapan dia bomba. Bomba. Sebab kan tadi seri okay, saya ada teka-teki last. Dalam banyak-banyak cikgu apa yang ajar duit? Cikgu ajar duit. Bisnes. Cikgu ajar duit. Cikgu ajar duit. Gila, ini luar negara gitu kan. Kita tahu juga. Okay, jawapan dia cikgu Jasmani. Cikgu Jasmani. Alamak. Saya rasa itu sahaja Okay. Memandangkan dua kita dan panel kita agak tak dapat jawapan. Bukan tak ada otak ya. Bukan tak ada otak. Hilang sekejap. Okay, jadi markah untuk kedua-duanya adalah seri 1 sama. Alhamdulillah. Ya Allah. Baiklah. Baik ya Allah. Itu sahaja untuk game kita. Terima kasih. Mula cara baik, akhir cara baik.